Bismillahirrahmanirrahim. Pakcik Makcik Oto Arum. Perbicaraan kes jenayah rasuah berprofil tinggi melibatkan Zahid Hamidi, Najib Razak dan Lim Guan Eng telah ditangguhkan perbicaraan mahkamah mereka kerana isu pelaksanaan total lockdown PKP 3.0. Berikut adalah penetapan tarikh baru untuk perbicaraan kes jenayah rasuah Zahid Hamidi, Najib Razak dan Lim Guan Eng selaku kluster mahkamah yang terus tidak ditutup kes jenayah rasuah berprofil tinggi mereka sehingga hari ini. Perbicaraan kes jenayah rasuah bekas Timbalan Perdana Menteri dan bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menghadapi 40 pertuduhan jenayah rasuah berhubung sistem visa luar negara yang sepatutnya bersambung pada hari ini di Mahkamah Tinggi Shah Alam telah ditangguhkan ke 15 Jun 2021 depan. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozila Raja Toran berkata penangguhan itu berikutan pelaksanaan sekatan pergerakan penuh fasa pertama di seluruh negara selama 2 minggu bermula hari ini. Pada proseding 15 Jun nanti saksi pendakwaan ketiga iaitu bekas Timbalan Setiausaha Bahagian Hal Ehwal Immigration Kementerian Dalam Negeri KDN Siti Jalilah Abdul Manap akan dipanggil semula untuk memberi keterangan dan seorang lagi saksi baharu juga akan memberi keterangan. Kes itu sepatutnya ditetapkan untuk sambung bicara selama 3 hari sepanjang minggu ini. Setakat ini 2 saksi pendakwaan telah selesai memberi keterangan pada perbicaraan di hadapan Yang Arif Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa. Kes jenayah rasuah Zahid Hamidi ini adalah melibatkan 40 kes jenayah rasuah. Maka tidak mengejutkan jika selepas pengumuman total lockdown oleh Perdana Menteri ke-8 Malaysia, perbicaraan kes Mahkamah Zahid Hamidi akan disambung pada 15 Jun 2021. Seterusnya, kes perbicaraan Mahkamah Najib Razak. Perbicaraan melibatkan bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, yang berhadapan dengan pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dana 2.3 bilion ringgit One Malaysia Development Berhad di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ditangguhkan kepada 21 Jun 2021. Perbicaraan itu asalnya dijadualkan bersambung pada 1 Jun 2021, namun ditangguh disebabkan pelaksanaan sekatan pergerakan penuh selama 14 hari bermula semalam. Perbicaraan kes Mahkamah Najib Razak akan bersambung pada 21 Jun di hadapan Yang Arif Hakim Colin Lawrence Sequeira sekiranya sekatan pergerakan penuh tidak dilanjutkan, kata Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib ketika dihubungi oleh pihak media tempatan negara Malaysia. Peguam Najib Razak iaitu Tuan Wan Aizuddin Wan Muhammad dijangka meneruskan pemeriksaan balas saksi pendakwaan ke-10 Muhammad Hazim Abdul Rahman yang merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif One MDB apabila perbicaraan bersambung nanti. Najib Razak berdepan 4 pertuduhan jenayah menggunakan kedudukannya sebagai bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan dan bekas pengerusi syarikat One MDB untuk memperoleh rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada dana One MDB. Dan Najib Razak juga menghadapi 21 pertuduhan jenayah pengubahan wang haram membabitkan nilai rompakan 2.3 bilion ringgit. Akhir sekali adalah melibatkan perkembangan kes Mahkamah Jenayah Rasuah Lim Guan Eng. Terkini, perbicaraan kes rasuah bekas Ketua Menteri Pulau Pinang dan bekas Menteri Keuangan Kerajaan DAP Pakatan Harapan Lim Guan Eng yang menghadapi 4 pertuduhan membabitkan pembinaan terowong dasar laut dan projek pembinaan jalan utama di negeri Pulau Pinang itu yang sepatutnya bermula pada 8 Jun 2021 di Mahkamah Session Kuala Lumpur ditangguhkan ke tarikh 12 Julai 2021. Timbalan Pendakwa Raya Wan Shaharuddin Wan Ladin berkata, penangguhan itu berikutan pelaksanaan sekatan pergerakan penuh fasa pertama di seluruh negara selama 2 minggu bermula 1 hingga 14 Jun 2021.
Perbicaraan kes itu berlangsung di hadapan Hakim Azura Alwi dan pada prosiding 12 Julai nanti, pihak pendakwaan akan memanggil 8 orang saksi untuk memberi keterangan berkaitan kes jenayah rasuah Lim Guan Eng. Sebelum ini, Wan Shahrudin memaklumkan bahawa seramai 125 orang saksi pendakwaan termasuk beberapa exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang dijangka dipanggil memberi keterangan dalam perbicaraan kes jenayah rasuah Lim Guan Eng itu. Mahkamah sebelum ini menetapkan 8 hingga 11 Jun, 12 hingga 16 Julai, 28 dan 29 Julai, 16 hingga 20 Ogos, 6 hingga 10 September, 20 hingga 24 September dan 13 hingga 17 Disember 2021 untuk perbicaraan kes Lim Guan Eng dalam Mahkamah Malaysia. Mengikut pertuduhan pindahan pertama, Lim Guan Eng didakwa sebagai bekas Ketua Menteri Pulau Pinang menggunakan kedudukannya untuk menerima suapan wang berjumlah 3.3 juta ringgit dengan mengambil tindakan membantu syarikat milik Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli dilantik untuk melaksanakan projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang yang bernilai 6.3 bilion ringgit. Kesalahan jenayah itu didakwa dilakukan oleh Lim Guan Eng antara Januari 2011 dan Ogos 2017 di Pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang. Bagi pertuduhan pindahan kedua, Lim Guan Eng didakwa meminta suapan 10% daripada keuntungan yang akan diperolehi daripada bekas tauke syarikat kroni Lim Guan Eng dan DAP sebagai upah bagi membantu syarikat milik ahli perniagaan itu dilantik untuk projek terowong dasar laut di Pulau Pinang. Lim Guan Eng dituduh melakukan jenayah perbuatan itu berhampiran Hotel The Gardens, lingkaran Syed Putra Mid Valley City pada Mac 2011 antara jam 12.30 tengah malam dan 2 pagi. Ahli Parlimen Bagan daripada parti DAP itu juga dituduh atas 2 pertuduhan menyebabkan 2 lot tanah milik Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang bernilai 208.8 juta ringgit dilupuskan kepada syarikat pemaju berkaitan projek terowong dasar laut di Negeri Pulau Pinang yang didakwa dilakukan di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang Komtar Georgetown pada 17 Februari 2015 dan 22 Mac 2017. Maka sebagai kesimpulan pakcik-makcik, seperti apa yang kita jangkakan, perbicaraan kes jenayah rasuah berprofil tinggi melibatkan Zahid Hamidi, Najib Razak dan Lim Guan Eng ini terus ditangguhkan bagi tahun 2021 kerana krisis tsunami COVID-19 dalam negara Malaysia yang membawa kepada pengisytiharan total lockdown PKP 3.0 oleh Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maka apapun, ini adalah satu keputusan yang wajar untuk dihormati oleh rakyat Malaysia kerana sememangnya bukan sahaja parlimen dan tempat-tempat sektor kerajaan atau sektor perniagaan swasta yang ditutup sepanjang total lockdown 90%, akan tetapi ia juga melibatkan total lockdown beberapa perbicaraan kes jenayah rasuah berprofil tinggi berkepentingan awam dalam Mahkamah Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.